Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Zulfazli bin Azman, bernombor metrik D 201920911818. Saya Imran bin Samsudin memegang kad matrik D201920911814. Dan saya Muhammad Makin bin Muhammad Faiz D201920911827. Okey, baik. Hari ini kita ada buat perbincangan sedikit tentang ayat muhkam dan mutasyabih. Seperti yang kita tahu, dalam ulum Quran ni banyak tajuk. Jadi tajuk inilah tugasan yang diberi oleh lecturer kami tentang ayat muhkam dan mutasyabih. Okey, baik. Saya nak tanya sikit, apa pandangan masing-masing tentang apa yang anda semua faham tentang secara ringkas tentang muhkam dan mutasyabih? Bagi saya muhkam ni satu benda yang jelas, yang tak timbulkan keraguan langsung dalam sesuatu ayat Al-Quran itulah. Bagaimana pandangan kamu, Zulfazli? Okey, di sini ada beberapa pendapat dan maksud. Jadi saya akan ambil satu pendapat, iaitu maksud tentang muhkam ni adalah satu ayat ataupun dalil yang jelas dan tidak perlu pun keterangan. Maknanya ayat itu dah memang terang-terang dah bagi tahu, hukum tu dah keluar dan terang. Contohnya dalam kewajipan kita dalam berpuasa. Ayat itu sangat jelas dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di sini maksudnya dalam ayat itu adalah wahai orang beriman, berpuasalah kamu sebagaimana orang sebelum kamu berpuasa agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi kat situ dah jelas dah hukum kewajipan berpuasa ke atas umat Islam. Okey, yang keduanya adalah tentang ayat mutasyabih. Mutasyabih ini maksudnya adalah satu dalil ataupun ayat yang tersirat maksudnya, yang kita kena kaji lagi, yang kita kena rujuk pandangan ulama, kita kena rujuk kitab-kitab tafsir, apa yang dimaksudkan dalam ayat tersebut. Sebagai contoh, kita ambil dalam surah An-Nisa ayat 3, yakni tentang nikah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Okey, maksudnya ialah, dan jika kamu takut tidak berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatim, yakni apabila kamu berkahwin dengan mereka, maka berkahwinlah dengan sesiapa yang kamu berkenan dari perempuan-perempuan lain, 2, 3 atau 4. Kemudian jika kamu bimbang tidak akan berlaku adil di antara isteri-isteri kamu, maka berkahwinlah dengan seorang sahaja atau pakailah hamba-hamba perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat untuk mencegah supaya kamu tidak melakukan kezaliman. Okey, ayat ni ramai orang salah tafsir. Ramai orang kata dicampurkan dengan 2, 3 atau 4 tu. Itu yang ada yang kahwin sampai 10 orang tu. Kalau pernah dengar kan, ada kat mana? Kat Singapura. Kan, dia kahwin 10 orang. Dia kata dalil yang ambil dalil ni. Itu sebab dia tak faham. Dia ingat ayat ni adalah ayat muhkam. Padahal ayat ni adalah ayat mutasyabih. Kita kena cari sendiri maksud dalam tu. Apa maksudnya adalah, sekiranya kita ni tak mampu kahwin seorang, ni bukan dari segi tak mampu nak bagi keperluan, tak. Dia tak mampu untuk menahan nafsu dia. Daripada dia berzina dengan orang lain, baik dia kahwin dengan orang lain. Okey? Itu kalau dia tak mampu kahwin seorang. So baik dia kahwin dengan orang lain daripada berzina dengan orang lain. Tapi kalau dari segi dia tak mampu, dia tak adil dengan 4 isteri tu, maka kahwinlah dengan seorang
sahaja. Orang sahaja. Kalau kita tengok dekat ayat tu, dia guna ayat pakailah hamba-hamba tu. Pakailah tu maksudnya bukan pakailah kita ni. Yelah dulu kan ada konsep hamba. Betul? Dulu bila ada konsep hamba ni kita boleh buat apa je dekat dia. Tapi sekarang tak ada dah konsep hamba tu. Itu pun ada orang salah faham tak, dia pergi bantainya orang gaji rumah dia. Orang gaji. Tu payah tu kan. Jadi jadi itu saya rasa serba sikit yang saya dapat terangkan ataupun contoh ayat muhkam dan mutasyabih. Jadi kita pergi kepada Luqman. Bagaimana pendapat Luqman tentang contoh ataupun pendapat ulama tentang ayat muhkam dan mutasyabih. Silakan. Baik. Dalam pendapat saya, yang saya dapat daripada hasil bacaan saya sendiri, iaitu pandangan para ulama mengenai ayat-ayat mutasyabih, iaitu yang saya ambil satu je contoh, iaitu menurut Al-Zaqni, di mana dia menyatakan ayat-ayat mutasyabihat ni terbagi kepada 3. Di mana yang pertama iaitu kategori mutasyabihat ini Allah saja yang mengetahui. Yang kedua, semua manusia mengetahui. Dan yang ketiga, hanya ulama saja yang mengetahui. Firman Allah di dalam surah Al-An'am ayat 59, iaitu wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa. Maksudnya, dan pada sisi Allah kunci-kunci semua yang gaib, tak ada yang mengetahui kecuali hanya Allah yang sendiri yang tahu. Sebenarnya tahu yang kalau perkara yang gaib ni, contohnya seperti hari kiamat, alam barzakh. Barzakh bukan Brazil Alam barzakh. Saya tak mau ada tersasul, sebab tu saya tekankan sedikit ya. Barzakh. Barzakh. Benar, semua perkara-perkara ni adalah perkara yang gaib yang kita tak tahu. Cuma yang kita boleh tahu sebab ada hadis-hadis sahih dan hadis daripada hadis Nabi lah. Contohnya seperti hari kiamat. Sebab yang tadi ayat tadi kata pengetahuan tentang zat Allah dan hari kiamat dan hal-hal gaib. Okey, ada satu hadis tu di mana kata hari Jumaat ni akan berlaku pada hari Jumaat. Betul? Hari kiamat. Hari kiamat. Pada hari Jumaat. Tak tahulah Jumaat tu Jumaat bila. Mungkin Jumaat esok ke? Esok Jumaat kan? Mungkin Jumaat esok, Jumaat minggu depan ke? Atau Jumaat mana bila-bila lah. Tapi apa pun akan jadi pada hari Jumaat. Tapi ada jugalah yang pernah perkara-perkara gaib ni yang manusia sendiri saja nak fikir. Padahal benda ni Allah saja yang tahu. Macam mana damalan dulu yang pernah kita tahu pada tahun 2012. Di mana filem berakhiran lah. Dia kata akan berakhirnya kehidupan manusia kat muka bumi ni. Jadi apa pun ayat yang mutasyabihat ni menjelaskan hanya Allah saja yang tahu. Ya, itu saja pendapat yang boleh saya kongsikan sedikit mengenai ayat mutasyabihat ni. Apa pun yang saya setuju dengan saudara Luqman. Saudara Im saya tak boleh. Wallahu alam. Okey, sambung. Okey. Saya setuju dengan saudara Luqman. Alhamdulillah. Contoh lain pula yang saya dapat berkenaan mutasyabihat ni dalam surah Al-Fat ayat 10. Yadullahi fawqa aydikum. Tangan Allah di atas tangan mereka. Pada ayat ini terdapat kesamaran. Tangan Allah tu macam mana? Tangan Allah ni sama ke dengan tangan manusia? Ada kuku ke? Ada jari ke? So orang terfikir macam mana? Terdapat kesamaran kat dalam ayat tu. Kemudian ayat ini dikembalikan pada ayat yang muhkam yang terdapat pada Al-Quran, surah Asy-Syura ayat 11. Laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'un basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Allah tekan kat situ. Tak ada satu pun yang serupa dengan dia
Dialah yang maha mendengar dan maha melihat. Ulama banyak berbeza pendapat. Adakah makna ayat mutasyabihat boleh diketahui oleh manusia ataupun tak? Antara pendapat yang mengatakan bahawa makna yang terkandung dalam ayat mutasyabihat ni dapat diketahui oleh orang-orang yang tertentu saja yang mendalami ilmu mutasyabihat ni lah. Pendapat ini dipelopori oleh ahli tafsir dan para mujahid. Saya mengambil pendapat daripada salah satu ulama salaf yang memahami mutasyabihat ni adalah pemahaman salaf. Ulama menjawab persoalan tentang keyakinan ayat mutasyabihat ni berkenaan ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah duduk di atas kerusi. Adakah Allah duduk atas kursi macam saudara Luqman tengah duduk atas kursi sekarang? Adakah macam tu? Adakah macam tu? Bagi mengungkap makna ayat tersebut, ulama memberi 3 pendapat. Yakni 3 golongan pun boleh jugalah. Yang pertama, pendapat pertama ataupun golongan pertama, serahkan saja kepada Allah. Contoh, Luqman tengah baca Ar-Rahman arsy istawa. Mak, Allah duduk kat atas kursi, katanya. Lepas tu maknya pun cakap lah, tak apa, serahkan saja kepada Allah. Tak perlulah kita mencari jawapannya. Cukuplah beriman. Kedua, golongan yang mentakwilkan, iaitu Allah duduk kat atas kursi tu maksudnya Allah berkuasa. Dan yang ketiga ni, golongan yang menetapkan sifat bagi Allah tapi yang tahu maknanya hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sajalah yang saya dapat memberi sedikit kupasan dan bahan-bahan ilmu kepada kalian semualah. Okey. Jadi sedikit yang dapat kami kongsikan atau dapat kami bincangkan tentang ayat muhkam dan mutasyabih. Pesanan daripada kami kepada semua yang ingin belajar Al-Quran. Kita belajar Al-Quran ni bukan hanya belajar begitu saja, bukan macam baca novel. Tak, kita nak baca Quran, nak belajar Quran ni kita kena berguru. Okay, tafsir tu kita jangan tafsir sendiri. Itu ada yang salah tafsir, itu yang ada yang pergi jadi golongan LGBT. Itu masalah lain pula kan. Jadi kerajaan langit pun boleh lah. Itu yang akan jadi masalah bagi umat akhir zaman ni. Okey. Betul. Okey, baik. Jadi ada apa lagi pendapat yang ingin dikemukakan? Setakat ni tak adalah. Tak ada. Okey. Jadi baiklah kita saya ada kesimpulan kecil lah, kesimpulan kecil. Okey, kesimpulan kecil apa dia? Apa? Boleh share sikit? Boleh sikit. Boleh ada lagi masa 3 minit. 2 minit. Berapa minit? Ada lagi masa 2 minit, boleh. Boleh? Okey, baik. Apa yang boleh saya katakan secara umumnya lah. Okey, ayat muhkam ni yang kita tahu ya bukan ayat yang jelas atau rajih lah. Sedangkan mutasyabihat ni apa ayat yang perlukan keterangan yang lain. Dalam erti kata yang lain, mutasyabihat ni dia merupakan lawan bagi ayat muhkam. Di mana ayat mutasyabihat ni mempunyai kesamaran, sedangkan ayat muhkam sudah jelas. Samar ni tak nampak kira tak jelas. So jadi golongan-golongan yang tadi yang saya sebutkan antaranya golongan ulama lah yang boleh mentafsir ayat tu sendiri dengan disokong oleh beberapa pendapat yang lain. Jadi antara yang boleh saya tutup bagi pendapat saya ialah hikmah yang Allah turunkan ayat mutasyabihat ni untuk Allah sendiri menunjukkan kebesarannya dan dalam masa yang sama untuk membuatkan manusia untuk berfikir tentang keajaibannya. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Maafkan saya. Alhamdulillah kesimpulan yang dapat dikongsikan oleh Luqman Hakim. Jadi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Imran dan juga Luqman. Sama-sama kasih. Sama-sama. Okey, baiklah kita sudahi dengan perbincangan kita ini dan forum kita ini dengan sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Waalaikumsalam.